Selamat pagi, hari ini kita teruskan bab 6. Okay, hari ini kita akan masuk 6.3, tangent kepada bulatan. So, kita kena faham apa itu tangent. Sebenarnya tangent kepada suatu bulatan ialah satu garis lurus, di mana ia menyentuh bulatan itu pada satu titik sahaja. Okay, macam garis yang di luar bulatan ini. Okay, dan titik sentuhan di antara tangent, iaitu garis ini, dan bulatan ialah titik ketangenan. Titik ini. So, titik ketangenan, okay, sifat dia mesti bersentuhan pada lilitan. Okay. Jadi, kita tengok soalan ini. Garis lurus PQ dan RS masing-masing menyentuh bulatan pada X dan Y titik. Sementara itu, garis lurus UV melalui A dan B tetapi tidak di luar bulatan itu. Maka PQ dan RS, RS dan PQ kita panggil dia sebagai tangent kepada bulatan. Sebab dia melalui titik pada satu titik sahaja. Manakala X dan Y adalah titik ketangenan UV, disebabkan dia melalui dua titik pada lilitan suatu bulatan, jadi dia bukan tangent. Jadi A dan B juga bukan titik ketangenan. Kita tengok nombor 1. Muka surat 43. Tentukan sama ada garis lurus JK ialah tangent kepada bulatan. Kalau ya, kita tik pada jawapan yang betul. So, kita tengok A. Adakah JK adalah tangent kepada bulatan? Ya, sebab dia hanya melalui satu titik di ketangenan sahaja. B, adakah JK tangent kepada bulatan? Tidak, kerana dia melalui dua titik pada bulatan. Tidak. C, ya. Sebab kalau kita panjangkan JK ini, kita boleh nampak dia tetap melalui satu titik, iaitu pada titik J. Kita tengok nombor 2. Ini senang sahaja. Dia beri kita dua bulatan bersamaan dengan ketangenan dia, bersamaan dengan tangent pada bulatan itu. Dia minta kita tanda dan label titik ketangenan. Jadi kita tahu titik ketangenan itu mesti berada pada lilitan. Dan jangan lupa label apa-apa sajalah simbol yang kamu suka. Saya guna A. Biasanya satu titik kita guna capital letter. Ini titik. Dia ialah ketangenan dan guna B. Kita tengok C pula. Sini kita ada dua tangent pada bulatan. Jadi pastinya kita ada dua titik ketangenan. Yang pertama, kita boleh label dengan apa-apa simbol. Saya guna A. Kalau you nak guna C pun tak apa. Ini B. Kita tengok nombor 3. Lukis pada garis PQ. Ini PQ tak wujud dalam soalan. Kita sendiri kena lukis tangent pada bulatan. Jadi pastikan garis ini hanya melalui satu titik pada lilitan bulatan itu. Jadi ini contoh ABC. Terima mana-mana jawapan yang betul. Kita tengok muka surat 44. Ini dia minta kita kaji sifat tangent pada bulatan. So, apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu lukis jejari daripada O ke RS. Dari O ke garis RS. Jadi, bila kita lukis, dia akan bersentuh dengan T. Itulah jejari.
Dan dia minta kita ukur sudut yang terhasil dan tentukan nilai. So, sudut apa? RTO. RTO di mana? Sini. Jadi kita ukur. Okay, ini saya ulang cara penggunaan protractor secara ringkas. Pastikan titik ini pada protractor adalah diletak sama-sama dengan titik T. Okay, RTO, STO diletak di T. Dan garis lurus ini, garis warna hitam yang gelap sikit ini, pastinya menutup salah satu garis pada sudut RSO. Okay, dalam kes ini saya akan cuba tutup RT. Okay, jadi di bahagian yang kita tutup, di situlah kita akan mula baca sudut. So, kita tutup di RT, jadi kita akan mula baca sudut di sini. Okay, bila kita baca dari sini, mesti mula dengan kosong. Jadi, kita akan tengok bacaan yang di dalam. Jadi, 0, 10, 12, 20, 30, 40 sampai kepada warna merah ini, sudutnya adalah 90. Okay, jadi RTO sudutnya 90. Okay, sekarang kita cari STO pula. Okay, ulang, pastikan titik ini terletak pada T sebab T adalah di tengah. STO, T di tengah. Okay, dan pastikan garis lurus ini menutup mana-mana garis bagi sudut yang terlibat. Jadi dalam kes ini saya akan tutup TS. Okay, jadi bila saya tutup TS, saya akan baca di garis TS bermula dengan kosong. So, sekarang saya nak baca pembaris yang luar ini. Daripada 0, 10, 20 sampai kepada garis merah ini, dia tetap sama 90. Jadi, kedua sudut ini adalah 90 darjah. Jadi, berdasarkan aktiviti di atas, kita boleh dapati jejari suatu bulatan yang bersilang dengan tangent. Okay, kenapa kita tak katakan dia bersilang? Ini kan tangent. Ini bersilang. Kalau saya panjangkan dia, kan dia bersilang. Okay, jadi apa yang kita nampak di sini hanya separuh saja. Okay. Saya ulang, jejari suatu bulatan yang bersilang dengan tangent kepada bulatan pada titik ketangenan akan membentuk 90 darjah. Okey, sekarang kita masuk kepada muka surat 44. Hitung sudut X dalam setiap yang berikut. Okey, yang pertama, cari nilai X. Kita tahu garis daripada pusat bersilang dengan tangent pada bulatan akan membentuk sudut 90 darjah. So, di sini jika kita nak cari X, kita boleh guna jumlah sudut pendalaman bagi bulatan iaitu 180 tolak 90 tolak 38. Dapatlah jawapan X. Sekarang kita tengok B pula. Okay, kalau kita nak dapatkan X, okay, saya kena dapat dulu sudut ini. Warna hijau. Okay, warna hijau ni dengan 122 adalah sudut di atas garisan. Jadi pastinya jumlah sudut pendalaman, jumlah sudut mereka adalah 180. Tolakkan, saya dapatlah sudut warna hijau 58. Okay, so sekarang saya tinggal sahaja sudut ini. Apakah nilai sudut ini? Okay, O sampai ke lilitan bersilang dengan tangent pada bulatan ini. Yang dia hanya lukis separuh saja. Jadi sudut yang bersilang dengan tangent pada bulatan adalah 90 darjah. Jadi kita sudah boleh cari X 180 tolak 90 tolak 58. Dapatlah X sama dengan 32. Okay, sekarang kita tengok muka surat 45. Okay, ni kita nak kaji sifat. Okay, apabila dua garis tangent pada bulatan ini bertemu
pada titik C. Okay. AC dan CB adalah tangen pada bulatan. Okay. Apabila mereka dipanjangkan dan bertemu pada suatu titik di luar bulatan, apakah sifat sudut-sudut pedalaman bagi kedua-dua segitiga yang wujud ini? Okay, so kita kaji Okay, first kita ukur dulu panjang AC dan BC. You akan dapat 3.2 cm. Apa yang kita dapat? Sebenarnya dia adalah sama panjang. Okay, jika dia boleh membentuk dua tangen pada bulatan yang bertemu di titik C. Okay, kemudian kita kira pula jejari OA dan OB mestilah sama sebab dia adalah jejari kepada bulatan. Sekarang kita tengok sudut-sudut yang berada di dalam dua segitiga ini. Yang first AOC dengan BOC. You ukur dengan protractor. You akan dapat sama. Jadi kita boleh nampak dia macam pantulan. Sudut yang berpantul adalah sama. OCA dan OCB juga adalah sama. Okay, OAC dan OBC mestilah sama. Sebab dia adalah sudut di mana jejari bersilang dengan tangen pada bulatan. Jadi dia pastinya 90 darjah. So daripada aktiviti ini kita boleh dapati AC iaitu tangen pada bulatan apabila dia bertemu di C dengan another tangen pada bulatan. Okay, kedua-dua tangen pada bulatan ini mesti sama panjang. Okay, OA adalah jejari, dia mesti sama dengan OB. Dia juga jejari. Okay, AOC, sudut dalam segitiga bersudut tegak ini adalah sama panjang macam pantulan. Okay, pada sudut yang berada di bawah segitiga. Okay, OCA sama dengan OCB. Dan OAC iaitu sudut tegak sama dengan OBC. Okay, kita tengok muka surat 45. Okay, cari nilai X. Okay, dengan guna konsep yang kita belajar tadilah. So, kalau saya nak cari X, cuba tengok di sini. Dalam segitiga bersudut tegak ini, macam kurang maklumat. So, saya akan pindahkan X ini ke atas tempat ini. Boleh. Sebab dia berbentuk pantulan. Sudut mereka adalah sama. Okay, jadi dalam segitiga ini, kita tahu sudah ada X 38 dan R pastinya sudut tegak. Sebab dia adalah sudut wujud apabila jejari OR bersilang dengan tangen pada bulatan RP. So, sekarang saya sudah boleh cari X. Okay, dengan rujuk segitiga bersudut tegak ini. 180 tolak sudut tegak, tolak 38. Jadi, X adalah 52. Okay, sekarang kita tengok B pula. Saya nak cari X. Okay. Saya perlu cari sudut di depan ini, X. Okay. Sebab saya tinggal sudut ini saja. Sudut ini saya tahu dia mesti 90 darjah. Jadi, untuk carikan sudut X ini, saya boleh guna 360 tolak 256 and then bahagi 2. So, saya dapatlah sudah warna hijau ini 52. Jadi, X adalah 180 tolak sudut tegak tolak 52. Dapatlah 38. Okay, kita tengok muka surat 46 pula. Okay, soalan ini, dia minta kita cari panjang. Okay, sama ada PO, OQ atau PQ. So, dia akan guna konsep teorem Pythagoras atau nisbah trigonometri. Bergantunglah keadaan yang kita dapat. So, cuba tengok X ini. Okay. Dia adalah satu panjang sisi di dalam segitiga bersudut tegak. So, di manakah kedudukan dia? Di depan sudut tegak. So, dia adalah hipotenus. Untuk makluman semua garis lurus di tengah.
Okay, jika terdapat dua tangent pada bulatan yang bergabung macam corak ini, garis lurus di tengah mesti hipotenus. So, kita tahu X adalah hipotenus. Jadi, kita nak cari dia, kita boleh guna penambahan secara teorem Pythagoras. So, kita tambahkan 4 dan 3 dalam bentuk kuasa 2 dan punca kuasa 2 kan. Okay, untuk makluman semua, ingatkanlah ni. Jika kita guna kalkulator, pastikan tekan kalkulator dan jangan lupa tambah kurungan, buka dan tutup seperti dalam kalkulator ini. And then bila sudah insert, tekan sama dengan, kita akan terus dapat jawapan X bersamaan dengan 5 cm. Kita tengok B pula. Okay, sini adalah another segitiga bersudut tegak. Dan kita boleh nampak X bukan garis lurus di tengah. Kata lain, dia bukan hipotenus. Jadi bukan hipotenus, kita nak cari panjang dia, kita guna penolakan secara teorem. Iaitu panjang sisi yang terpanjang, tolak yang kurang panjang. So, 6 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Jangan lupa bila tekan kalkulator mesti tambah kurungan. So, kita akan dapat satu nilai yang panjang. Kita hanya perlukan 2 tempat perpuluhan sahaja. So, ambillah 3.32 cm. Okay, seterusnya, kita nak cari 2x. Cuba tengok ini. 2x adalah panjang garis lurus di tengah. Jadi, pastinya dia adalah hipotenus. Okay. Jadi, sebelum kita nak cari 2x, kita boleh pindahkan 12 cm ke atas. Jadi, kita sudah dapat panjang QP dan PO. So, memandangkan 2x adalah hipotenus, kita boleh guna penambahan secara teorem. Kita akan dapat 13. Jadi, 2x sama dengan 13. 1x sama dengan 6.5 cm. Okay, seterusnya. Okay, ini soalan last. Okay, dia minta kita cari X. Okay, segi 3 bersudut tegak, QPO kosong. Tiada maklumat lain. Jadi, saya akan pindahkan X ini ke tempat yang sama nilai dengan dia, iaitu tempat jejari OR. So, di sini saya boleh cari X tak? Boleh. Sebab saya ada satu sudut tirus, ada satu panjang. Jadi, saya boleh guna nisbah trigonometri. Macam biasa, kena pasti dulu nama setiap sisi. Ini adalah H. Sekarang sudut yang diberi 72. Jadi, sudut di depan 72 darjah adalah O. 10 cm adalah O. Jadi, X yang last adalah A. So, apa kita dapat? Kita nak cari A. Kita ada O. So, OA, kita guna tua tangent. Jadi, kita susun semula tangent 70 darjah sama dengan OA. 10O per A, iaitu X. Jadi, kita susun semula. Kita boleh terus tekan kalkulator 10 bahagi tangent 70 darjah. Jadi, dapatlah X sama dengan 3.25. Kita hanya ambil 2 tempat perpuluhan saja. Jadi, kita dapat 3.25 cm. Jadi, kehadiran, okay, sila buat kerja rumah dan snap gambar kepada saya muka surat 46 sahaja. Jadi, kerja rumah hari ini buat 43 sampai 46, snap gambar 46 sahaja. Jadi, itu sahaja. Sekian, terima kasih.